Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much sebab masih lagi sudi view video-video aku dekat dalam my YouTube channel ni. Dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah dekat bawah tu. Dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan aku punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Okey, hari ni saya nak ulas berkenaan dengan isu apa? Saya akan ulas berkenaan dengan satu drama bersiri yang booming sekarang, iaitu The World of Married. Okay, saya tak pasti nama sebenar dia The World of Married Couple ke ataupun tidak, tapi saya sebut dia The World of Married. Cerita The World of Married ini berkisah tentang apa? Berkisah tentang kecurangan. Mereka memetik isu kecurangan dalam cerita ini tadi lah. That's why dia sangat-sangat trigger among kita punya culture ataupun dalam kalangan netizen kita. Okay, so dia ada sebut tentang isu, dia ada ulas berkenaan dengan isu kecurangan dalam perkahwinan. Kemudian dia ada ulas berkenaan dengan isu divorce dan kesan-kesan penceraian ke atas anak-anak. Dia ada sebut pasal sikap masyarakat kita yang tak nak peduli pasal, masyarakat Korea yang tidak mahu peduli pasal isu rumah tangga orang lain, sehingga kawan sendiri buat benda yang sama tapi tidak dimaklumkan kepada sahabat dia, dan macam-macam lagi lah. Okay, tetapi isu pokok utama dalam cerita ini adalah isu berkaitan dengan kecurangan. So ada yang suka, ada yang tak suka. Bagi yang tak suka ni merasakan bahawa kalau cerita ini membawa unsur boleh menyebabkan konflik dalam perhubungan atau perkahwinan. Kalau orang ini meminati cerita ini secara terlalu obses sampai kadang pasangan nak keluar rumah pun rasa takut, selain daripada takut sebab PKP ini tadi, maybe sebab takut pasangan ini rasa curiga dengan diri dia. So bila perasaan berlebihan tersebut timbul dan tidak bersederhana dalam meminati sesuatu, itu akan menyebabkan konflik. Saya yakin memang betul kalau cerita ini anda minat secara obses terlalu sangat, tidak secara bersederhana, akan menyebabkan perhubungan menjadi rosak. Okey, kalau kita bercakap tentang isu ini, kita bercakap pasal isu curiga. Boleh atau tidak curiga dalam Islam? Okey, saya ceritakan satu kisah berkenaan dengan kisah Rasulullah dengan Siti Aisyah. Okey, Sayyidatina Aisyah ini tadi. Okey, pada satu malam Rasulullah keluar secara senyap-senyap daripada bilik. Okey, pada ketika itu sudah malam hari dan baginda berdua dengan isteri iaitu Aisyah baru masuk tidur. Okey, bila melihat Aisyah ini macam dah memang betul-betul tidur, Rasulullah keluar senyap-senyap daripada bilik tersebut. Akan tetapi tanpa Rasulullah sedari bahawa Aisyah ini tadi belum tidur sepenuhnya, dan dia menyedari Rasulullah keluar daripada bilik mereka. Dan Siti Aisyah ada timbul rasa syakwa sangka dekat situ dan mengikuti Rasulullah daripada belakang. Apabila sampai ke satu tempat ini, dinamai sebagai perkuburan Baqi, Rasulullah terus mengangkat doa dan berdoa kepada Allah. Kemudian balik semula. Siti Aisyah bila tengok Rasulullah ini macam nak balik semua, dia lari. Dia nak pastikan diri dia lebih awal sampai daripada Rasulullah itu sendiri. Sampai dekat rumah, Aisyah ini menyelimuti diri dia dan kemudian dia masih dalam keadaan tercungap-cungap, baru lepas lari kan. Lalu Rasulullah bercakap ataupun bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kenapa anda tercungap-cungap? Dah kantoi." Okey, sebab was-was terhadap Rasulullah. Dan Siti Aisyah bangun menerangkan dia minta maaf sebab ada timbul syak wasangka dalam diri dia terhadap Rasulullah, dan Rasulullah tidak marah. Okey, ini akhlak yang terpuji dalam Islam. Dan kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, boleh atau tidak curiga itu dalam Islam, kalau ikut cerita ini memang dibolehkan. Okey, Rasulullah bila dapat tahu Siti Aisyah ini curiga terhadapnya, Rasulullah tidak marah, malah menerangkan dengan secara terbuka dan ikhlas bahawa baginda Rasulullah dipanggil oleh malaikat Jibril untuk mengangkat doa kepada penduduk-penduduk di Baqi. Dan apa yang berlaku, Siti Aisyah ini tadi bila Rasulullah tengok Siti Aisyah ini tengah tidur dengan lena, dia tidak mahu mengganggu dan mengacau rehat Aisyah ini tadi, dan tidak membangunkan beliau untuk pergi bergerak ke perkuburan Baqi. Dan Rasulullah tidak marah sama sekali dengan hal tersebut, malah menerangkan dengan sopan, menerangkan dengan jujur. Okey, tidak supaya tidak timbul syak wasangka dalam diri dia. Dan perkara selesai setakat itu. Okey, dalam Islam ni apa? Perasaan curiga ni timbul akibat daripada rasa
ketidakpercayaan kita. Okey, ini lumrah dan fitrah sebagai seorang wanita, even seorang lelaki pun boleh curiga terhadap pasangan dia. Dan dalam Islam kita dituntut untuk saling memperbetulkan antara satu sama lain. Tak kisahlah suami memperbetulkan isteri atau isteri memperbetulkan suami. Kalau suami nampak macam ada lain-lain, ada unsur-unsur ke arah benda yang tidak baik, si isteri cepat-cepat perbetulkan, sama ada daripada segi nasihat ataupun daripada segi perbuatan. Dan tidak salah untuk seseorang tersebut tengok handphone suami dia, cek email suami dia, tengok dompet suami dia, dan macam-macam keperluan peribadi yang ada pada diri suami dia, dia tengok dan dia perhatikan, dia semak, dia cek. Boleh atau tidak? Boleh. Suami pun boleh buat benda yang sama untuk memastikan pasangan ini tadi sihat daripada segi relationship mereka. Ini dalam Islam dituntut untuk kita memperbaiki dan memperbetulkan pasangan kita dari masa ke semasa. Sebab kita manusia ni lemah, hati dan jiwa kita dilemah. Kalau kita dibiarkan sebegitu sahaja, kita mungkin akan terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Tetapi kalau ada unsur saling melengkapi, saling memperbaiki antara satu sama lain, satu perhubungan tersebut insya-Allah akan jadi lebih indah, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah adalah ketenangan hati. Daripada ketenangan hati timbul perasaan sayang. Bila timbul perasaan sayang, timbul perasaan ihsan kepada pasangan kita. So, I think that's all for me. Minat boleh, tapi jangan berlebihan, jangan obses. So, bersederhana dalam perbuatan kita, bersederhana dalam meminati sesuatu cerita, supaya ramailah yang kat luar sana yang tidak terpengaruh dengan cerita ini secara terlalu obses sangatlah. It's not good for your relationship. That's all for me. Thank you very much for watching and have a good day, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.